Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ni kita nak sambung lagi bincang muka surat 90 iaitu cabar minda buku teks sains tahun 6 KSSR. Okey, hari ni kita akan jawab soalan-soalan ni semua. Okey, muka surat 89 dan 90 rasanya. Okey, 91 dengan 90. Okey, sebelum kita masuk ke bab 6 pada akan datang lah. Jadi hari ni mungkin adalah perbincangan terakhir untuk tajuk sains hayat untuk tahun 6. Okey. Jadi, jom. Sebelum tu saya nak beritahu, untuk jawapan yang saya beri ini adalah pandangan saya sendiri. Sekiranya ada kesilapan atau tak sama dengan yang lain, saya mohon bolehlah anda bincang dengan cikgu anda di sekolah ya. Okey, cabar minda. Jawab semua soalan yang berikut dalam buku latihan sains anda. Okey. 1. Pilih aktiviti yang menyokong pemeliharaan dan pemuliharaan. Maksudnya, kita kena pilih yang menyokong. Jadi, A, B, C dan D. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, kediaman seorang usahawan yang berjaya dihiasi dengan pelbagai hiasan mewah seperti gading berukir. Oh, ini dah tentu salah. Jadi salah. Pangkah dekat A. Ataupun kita jangan jawab je lah yang A tu B. Sekumpulan nelayan membantu seekor penyu yang tersekat pada jaring yang hanyut di pantai dan melepaskan semula penyu itu ke laut. Okey. Ni nampak macam baik kan? Ini yang baik kot. Okay, yang C, seorang pemburu sangat berbangga dengan perhiasan kepala rusa bertanduk di ruang tamu rumahnya. Dia pakai perhiasan kepala rusa dekat rumah dia. Jadi ini dah tentu-tentu dia akan bunuh rusa tu kan? Ataupun dia akan mengganggu kehidupan rusa tu. Jadi salah lah. Dan yang D, penduduk kampung menelefon jabatan perhilitan selepas tanaman mereka musnah akibat gangguan gajah liar. Jadi dekat sini ada A, ada B, ada C, ada D. Agak-agak mana satu yang elok? Okey, A dah tentu salah, C dah tentu salah. Okey, untuk B itu dah tentu betul. Yang D betul atau tidak? Yang B, D ni dia kata menelefon jabatan perhilitan selepas tanaman mereka musnah akibat gangguan gajah liar. Elok. Saya rasa ini adalah menyokong. Jadi B dengan D menyokong. Sebab kalau dia tak menyokong, dia tembak gajah tu. Kan? Tapi dia buat jalan yang betul, iaitu dia terus menelefon jabatan perhilitan. So jabatan perhilitan yang akan settlekan kes gajah liar ni. Jadi itu adalah yang betul. Jadi satu A, yang A bukan, yang A tidak menyokong, B menyokong, C tidak menyokong dan D menyokong. Depan Okey, yang kedua. Graf di sebelah menunjukkan bilangan haiwan A, B, C dan D yang direkodkan pada tahun 1995 hingga 2010. Okay, kita tengok graf haiwan ni. Okay, bilangan haiwan ekor iaitu hingga 350 tu kan. Haiwan A warna biru, haiwan B warna merah, haiwan C warna hijau dan haiwan D warna kuning. Okay, kita lihat pada tahun 1995 haiwan yang paling banyak adalah haiwan B kan. Kemudian haiwan B tu tengok kita tengok satu-satu lah. Okay, kita tengok satu-satu. Biru dulu, haiwan A. Haiwan A mula-mula 200. Kemudian dia 200 lagi dan 200 lagi. Maksudnya haiwan A ni dia tak ada masalah. Masih macam biasa. Haiwan B pula kita tengok yang warna merah. Haiwan B mula-mula 300, kemudian jadi 100, kemudian jadi 50, kemudian tak ada. Kosong. Maksudnya dah tak ada. Dah habis lah, dah pupus. Kan? Kemudian haiwan C mula-mula sedikit, kemudian makin banyak. Naik lagi. Kemudian akhirnya 200. Manakala haiwan D, haiwan C tadi meningkat dan haiwan D 200, 100, 50 dan akhirnya bawah daripada 50. Tetapi dia masih ada. Maksudnya dia belum pupus tapi dia masih ada. Jadi berdasarkan graf di sebelah, nyatakan status haiwan A, B, C dan D sama ada. A, pupus. Yang mana pupus? Pupus ni kita tengok yang last sekali. Mana yang tak ada? B lah kan? B dah terus tak ada kan? Warna merah tu. Jadi B, jawapan ni haiwan B. Pupus haiwan B. Terancam maksudnya dia dah nak pupus. Tengok yang warna kuning tadi kan. Warna kuning tu dia semakin lama semakin kurang, tapi dia masih ada last tu. Tapi kalau biarkan lama sikit lagi, dia akan mati. Habis pupus juga. Jadi itu nama dia terancam. Jadi haiwan D terancam. Dalam pemeliharaan tu maksudnya masih kekal aja. Kita nak jaga dia jangan sampai pupus. So dia akan maintain aja. Jadi yang maintain kat sini adalah haiwan A yang warna biru. 200. Jadi dalam pemeliharaan adalah haiwan A.
Manakala dalam pemuliharaan, dia pulihkan balik. Pulih maksudnya mula-mula dah tinggal sikit, kemudian dia banyakkan semula. Contohnya macam penyu kan, mula-mula dah nak pupus, kemudian kita jaga dia sampai besar, baru kita lepaskan kat laut, maka dia akan bertambah banyak balik. Jadi nama dia dalam pemuliharaan. Jadi kat sini mana yang meningkat adalah yang warna hijau, haiwan C. Jadi dalam pemeliharaan adalah haiwan C. Ini adalah berkaitan dengan kemahiran kita menganalisislah data daripada graf, ya. Okey, jom kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan nombor 3. Sekumpulan murid mengumpul maklumat tentang bilangan satu spesies haiwan di dalam ataupun di suatu kawasan hutan. Jadual menunjukkan maklumat yang mereka peroleh. Bilangan masa, tahun dan juga bilangan haiwan. Daripada tahun 1975 sehingga tahun 2015, bilangan haiwan dia mula-mula daripada 1975 hingga 1985, dalam 10 tahun pertama tu dia berkurang 800, 400, 100. Tiba-tiba 1985 sehingga 1995, setahun 10 tahun kemudiannya dia mendata. Maksudnya dia dah tak ada kepupusan, dia dah okey balik. Okey, kemudian pada tahun 2000 hingga 2015, bilangan haiwan itu semakin meningkat, naik balik. Maksudnya apa yang berlaku sebenarnya? Ni tahap dia agak tinggi juga, ya. Apa yang berlaku tu? Haiwan tu mula-mula dah nak pupus, tiba-tiba dia maintain pula, lepas tu tiba-tiba dia meningkat pula. Jadi berdasarkan maklumat di atas, A, apakah yang dapat kamu perhatikan daripada maklumat di atas? Jadi apa yang dapat kita perhatikan? Maksudnya pemerhatian. Okey. Jadi pemerhatian ni biasanya kita ambil, kalau ikutkan kita daripada data, kita akan ambil yang paling banyak ataupun yang paling sikit, kan? Ataupun kita boleh ambil sekuen juga. Jadi pemerhatian ni banyak sebenarnya. Cuma kalau saya suka banyak jawapan. Kalau saya akan ambil pemerhatian terhadap salah satu. Okey, mungkin saya akan ambil saya ambil inilah, yang 1975. Okey, saya akan jawab. Bilangan haiwan pada tahun 1975 paling banyak. Okey, saya ulang. Bilangan haiwan pada tahun 1975 paling banyak. Okey. Kemudian soalan B. Nyatakan satu inferen iaitu sebab daripada pemerhatian untuk menerangkan perubahan bilangan haiwan dari tahun 1995 hingga tahun 2015. 1995 hingga tahun 2015. Maksudnya dia bagi tahu kenapa agaknya tiba-tiba haiwan tu bertambah dengan banyak. Inferen, sebab, kenapa? Jadi jawapan dia, kerana haiwan itu dijaga, ataupun sekejap saya fikir ayat sesuai. Kerana haiwan itu dijaga ataupun dimasukkan ke macam mana, kalau macam penyu contoh kan, dia buat kalau penyu dia buat macam penjagaan penyu kan. Jadi kerana haiwan itu dipulihkan, dijaga untuk dipulihkan semula bilangannya, ataupun kerana haiwan itu dikawal spesiesnya, ataupun kerana haiwan itu dimasukkan ke dalam pusat pemulihan. Bukannya pemulihan akhlak, maksudnya pusat pemulihan habitat dia, pusat pemulihan spesies dia semula lah. Pun boleh juga diterima. Jadi macam-macam sebenarnya jawapan boleh buat. Okey, kalau anda ada jawapan lebih tepat, lebih baiklah. Okey, kalau jawapan saya jawab yang tadi tu, kerana haiwan itu ataupun kalau kita tengok pada perbincangan kita yang kat atas, jom kita tengok je. Kita tengok kat atas. Sebelum ni macam mana kalau kita nak jawab, kita faham tapi kita nak jawab tu macam mana. Okey, cara dia. Okey, kalau tengok kat senarai ni, tu pusat rehabilitasi haiwan. Okey, jom kita, jadi jawapan dekat sini kita buat inferen dia, kerana haiwan itu dimasukkan ke dalam pusat rehabilitasi. Saya ulang, kerana haiwan itu dimasukkan ke dalam pusat rehabilitasi. Tu yang tadi kat atas kan. Awak boleh tengoklah kat muka surat sebelum ni. Okey, itulah paling senang kalau kita tengok. Lagi cara dia macam ni tau. Bila awak jawab soalan, bila kita tak dapat, kita tengok balik nota-nota yang kat depan. Macam saya buat ni lah.
Okey, itu inference saya. Okey, seterusnya. C. Nyatakan corak perubahan bilangan haiwan di dalam hutan tersebut. Corak perubahan. Corak maksudnya sama ada semakin bertambah atau berkurang ataupun mendatar. Jadi kat sini kita tengok pada tahun 1975 hingga tahun 1985 dia berkurang. Kemudian daripada 1985 hingga 100 dia mendatar. Kemudian 1995 sehingga 2015 dia meningkat. Jadi corak perubahan kita boleh tulis macam ni. Berkurang, mendatar, bertambah. Titik. Saya ulang. Berkurang, mendatar, meningkat ataupun bertambah. Titik. Itu saja jawapan untuk C. Okey. Settle soalan 3. Oh, ada lagi. Okey, ada lagi. Kita pergi kepada soalan 3 D. Cadangkan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi mengembalikan bilangan asal haiwan tersebut. Okey. D ni, jom kita tengok jawapan dekat atas. Kat nota tadi yang itu. Okey, kita boleh jawab. Menganjurkan kempen menentang pemburuan haram. Okey. Mendidik masyarakat ni, poin yang pertama ni boleh pakai yang kat sini. Okey, soalan 3D tadi, yang pertama ni boleh pakai mendidik masyarakat tentang melindungi haiwan yang diancam kepupusan. Haiwan tau, sebab tadi dia cerita pasal haiwan kan. Yang perkataan tumbuhan tak payahlah. Okey, kita adjust lah kat sini. Ataupun menganjurkan kempen menentang pemburuan haram. Pembalakan tu tak payah tulis sebab kita cerita pasal haiwan sekarang. Kita adjust lah jawapan kat situ. Kemudian mewartakan spesies hidupan yang dilindungi ataupun mewartakan spesies haiwan tersebut. Ataupun kita boleh jawab kat sini, mewujudkan pusat rehabilitasi haiwan. Itu. Jadi daripada jawapan ni kita boleh pilih dan kita adjust dia haiwan dan tumbuhan tu kepada haiwan saja ataupun hidupan tu kepada haiwan saja sebab soalan ni ditanya tentang haiwan. Okey? Alright. Okey, dapat Jadi boleh berpandukan pada muka surat yang tu lah. Okey. Sebab dia minta langkah-langkah, jadi banyak langkah-langkah. Jadi sebetulnya kita ambil agak senarai ke atas lah. Okey. E. Apakah yang akan berlaku sekiranya usaha yang dinyatakan pada D gagal? Kalau kita tak dapat nak buat usaha-usaha tu semua, orang masih membalak apa semua kan, apa akan berlaku? Membalak pula ni haiwan orang masih memburu apa semua, apa akan berlaku? Haiwan ini spesies haiwan ini akan diancam kepupusan. Okey, 3E saya jawab semula. Spesies haiwan ini akan diancam kepupusan. F. Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada maklumat dalam jadual yang diberikan? Kesimpulannya apa? Kesimpulan biasa kita akan pakai semakin kan, jika maka kan. Kalau macam ini kita boleh buat panjang sikit kot. Kalau jawapan saya bagi panjang sikit lah untuk kesimpulan ni. Mungkin saya jawab semakin bertambah masa, semakin berkurang bilangan haiwan pada tahun 1975 hingga 85. Pada tahun 1985 hingga 1995 jumlah bilangan haiwan tetap, kemudian saya sambung lagi, pada tahun 1995 hingga 2015 bilangan haiwan semakin bertambah ataupun semakin bertambah masa, semakin bertambah bilangan haiwan pada tahun 1995 hingga 2015. Okey. Betul kan? Kesimpulan kan? Okey, saya ulang semula. Mungkin untuk lebih mudah untuk lebih senang untuk awak ambil jawapan. Pada tahun 1975 sehingga 1985 semakin bertambah masa, semakin berkurang bilangan haiwan. Pada tahun 1985 sehingga 1995 bilangan haiwan tidak berubah. Pada tahun 1995 sehingga tahun 2015 bilangan haiwan semakin bertambah masa, semakin bertambah bilangan haiwan. Okey, ayat dia agak panjang kat situ sebab dia kata dia nak kesimpulan yang dibuat daripada maklumat dalam jadual. So maklumat dalam jadual ni menunjukkan bertambah kurang ni kan dan mendatar. Jadi itulah jawapan yang kita boleh beri
Okey, nombor 4. Raja di bawah menunjukkan beberapa aktiviti menyelamatkan haiwan dan tumbuhan daripada terus diancam kepupusan. Yang nampak ni pusat konservasi kan. Kemudian ni penanaman semula, ini hutan simpan kekal, ini kempen bumi hijau, yang ini pembersihan kawasan lah kan. Okay, jadi dekat mana antara gambar-gambar ni padankan aktiviti dalam gambar mengikut kategori yang sesuai. Okey. Jadi dia ada dua lah, pemeliharaan dan pemuliharaan. Pulihkan semula atau pelihara kan. Okay, yang pertama konservasi dan penerangan. Adakah itu pemeliharaan ke pemuliharaan? Okay, kalau kita tak ingat sangat, kita akan ambil yang kita tahu. Contohnya yang I ni pemuliharaan. Confirm dia pulihkan balik semula benda yang dah tak ada. Benda yang dah tak ada kan. Jadi I tu pemeliharaan. Tengok dekat senarai ni, kalau tak ada I dia salah. Jadi A dah salah. Okay. B betul, C betul, D betul. Buat masa ni I dah selamat. Okay, seterusnya kita tengok J. Yang saya tahulah, yang saya ingat mungkin J lah. J hutan simpan kekal, dan K kempen bumi hijau. Hijaukan bumi. Ini kalau hutan simpan kekal ni, dia tak merosak. Dia bukan tanam semula, tapi dia jaga yang dah ada. Jadi ini adalah pemeliharaan. Okay, jadi J tu pelihara. J pelihara. Jadi semua pun betul. Jadi kita tengok lagi K kempen. Kempen pun kita adalah pelihara lagi. Kita bukan pulihkan balik semula, kita pelihara. Jadi K adalah pelihara. Jadi C dah salah. Sama ada B ataupun D. Okay, jadi B ataupun D. B, seterusnya kita tengok L lah. L tu pulihkan balik semula. Benda yang dah tak ada, dia pulih balik semula. Benda yang dah kotor, kita pulihkan balik semula. Jadi L adalah pemuliharaan. Jadi L adalah pemuliharaan. Jadi jawapan paling tepat kat sini, jawapan dia B. J dan K adalah pemeliharaan. H, I dan L adalah pemuliharaan. Okay. Dia pulihkan balik dan dia pelihara lah. Itu jawapan saya lah. Jom kita semak dekat atas, betul tak? Ingat tak muka surat yang sebelum ni? Kita buat. Kita tengok dekat sini. Kan pemuliharaan betul. Pusat rehabilitasi ni pemuliharaan juga, pulihkan balik. Jadi betul lah. Okay. Jadi jawapannya betul. Saya ulang. Jawapan dia adalah B. J dan K adalah pemeliharaan. H, I dan L adalah pemuliharaan. Okay. Seterusnya soalan kelima. Gambar di bawah menunjukkan haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Yang ini kita dapat tahu ni adalah paya bakau. Okay, gambar pertama paya bakau. Okay, gambar kedua adalah periuk kera. Periuk kera ni diancam kepupusan juga. Panda dan juga harimau. A. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan di atas diancam kepupusan. Yang ini tadi faktor dia adalah kemusnahan bahagian hutan pembukaan kawasan pelancongan. Jadi cara-cara nak mengatasinya adalah Ramsar ni. Mewartakan kawasan paya bakau Ramsar. Okey. Kemudian yang kedua ni tadi periuk kera, kemusnahan kawasan hutan. Untuk jawapan A tadi kan. A tadi faktor-faktor dia kemusnahan kawasan hutan. Jadi jawapan dia kat sini adalah, pilih kat sini, mewartakan spesies hidupan yang dilindungi. Okey, boleh juga. Okey. Dan kemudian untuk panda, tadi panda kita boleh pilih mewujudkan pusat rehabilitasi haiwan. Okey. Dan harimau tadi kita boleh pilih elakkan membeli produk daripada bahan ataupun spesimen terancam. Okey. Sebab ini adalah fakta, jadi kita memang kena semak balik yang ke atas. Jadi saya rasa itu saja perbincangan kita untuk hari ini. Okey, tak apa, kita sambung. Saya cuba recap balik untuk aktiviti yang kita buat hari ini. Kita dah bincang semua soalan 90 dan 91. Jadi saya harap kalau ada pening-pening sikit tu, boleh semak dengan jawapan kat atas lah. Ini jawapan yang saya rancang, yang saya cadangkan direct saja. Saya pun fikir sementara tengah buat video ni, waktu ni juga saya fikir. Jadi kita boleh berbincang lagi dengan cikgu awak, ataupun boleh guna saja jawapan saya. Alright. So muka surat seterusnya, jom cuba suara penghuni alam. Jadi tujuan dia menjelaskan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan kepada alam sekitar dengan melakonkan drama suasana penghuni rimba. Okey, suasana penghuni rimba. Okey, macam mana tu? Alat dan bahan dia adalah pen penanda dan kad. Langkah-langkah dia lakukan aktiviti ini secara berkumpulan. Hasilkan 8 kad yang ditulis dengan watak-watak seperti contoh di atas.
Okey, ketua kampung adil, pegawai perkhidmatan, kontraktor, pemaju tanah, haiwan B, haiwan A, penduduk kampung, tamak, aktiviti haiwan aktivis haiwan pembela, tumbuhan A, haiwan A. Jadi hasilkan 8 kad ni, tulis watak-watak dia, kemudian sekumpulan murid ni dikehendaki melakukan perbincangan, merancang dan menulis dialog yang sesuai bagi setiap watak di belakang kad. Dialog yang dihasilkan perlu mengandungi perkataan-perkataan seperti berikut: terancang, pupus, spesies, pelihara, habitat, diburu, pembangunan, penerbangan dan undang-undang. Ambil kau, susah aktiviti ni sebenarnya. Kemudian, sekumpulan murid lain yang hendaklah melakukan drama tersebut, lakonan adalah berdasarkan situasi yang berikut. Kampung damai menjadi tumpuan para pelancong kerana lokasinya yang terletak di tanah tinggi dan bersebelahan kawasan hutan simpan. Sebuah syarikat pembinaan merancang untuk membangunkan rumah rehat untuk pelancongan di kawasan tersebut, kampung tersebut. Jadi persembahkan lakonan tersebut di hadapan kelas. Jadi benda ni awak kena buat. Benda ni agak sukar lah. Ini adalah aktiviti yang walaupun guna pen penanda dan kad saja, tapi dia aktiviti yang sangat sukar dan memerlukan, saya rasa, satu kelas pun boleh untuk melakukan aktiviti ni lah, yang boleh rakam simpan dalam YouTube kan. Okay. Jadi soalan, sekiranya rancangan untuk membangunkan rumah rehat diteruskan, apakah langkah pemeliharaan dan pemeliharaan yang sesuai bagi memastikan tumbuhan dan haiwan tidak terancam? Okay. Jadi kalau jawapan saya, membuat pelan rumah rehat yang tidak mengganggu ekosistem. Maksudnya dekat rumah rehat tu mestilah ada kawasan paya bakau yang tidak terancam. Kemudian ada kawasan penanaman pokok yang masih mengekalkan keadaan semula jadi. Walaupun dia buat rumah rehat, tapi dia masih menjaga ekosistem alam. Itulah cara untuk memelihara dan pemeliharaan sesuai lah. Kemudian di kawasan rumah rehat tu juga ada daya tarikan, iaitu tempat pemeliharaan haiwan yang nak pupus atau tumbuhan nak pupus kat situ lah. Itu contoh jawapan. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya akan sambung lagi bincang kita pada kelas akan datang. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.